Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ amma ya'malun. Sadaqallahu al-azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha imam tuan ahli kota Puasa dan ahli Jemaah Surau Darussalam Desa Bendaraya Perkalan yang meneruskan rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Rabu ini 3 Sya'ban 1442 Hijriah bersamaan 16 Mac 2021. Terpanjang sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita sebentar tadi, kemudian dengan murid bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan kita semua bersama isteri, anak-anak kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuklah ya manusia di sekeliling kita, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, segala musibah, segala bala bencana, segala wabak penyakit, khususnya ya, wabak COVID-19. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan doa kita, ya, Tuan Imam kita, doa kita semua insya-Allah. Ya, jadi kita telah masuk ke bulan Sya'ban dan tak berapa lama lagi, tak sampai sebulan lagi pun kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Dan ya, kalau ikut perkembangan yang terkini, ya, alhamdulillah kita telah
dibenarkan untuk mengerjakan solat tarawih. Solat tarawih di masjid-masjid dan di surau mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri, oleh Jabatan Haluan Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Jadi ada saya lihat tadi seimbas lalu saja, tak lihat satu persatu, tapi apa yang kita faham bahawa kita boleh melaksanakan solat tarawih di masjid-masjid dan di surau-surau, termasuk di surau kita ni, alhamdulillah. Okey, ini satu perkembangan yang baik dan mudah-mudahan ia memberi motivasi, memberi dorongan kepada kita untuk perasa kepada kita untuk kita memperbanyakkan amal ibadah pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi untuk malam ini kita akan teruskan pengajian kitab hadis 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajali An-Nadwi hafizahullah taala, sampai kepada hadis yang ke-36. Pada muka surat, kalau dalam kitab Jawi ini muka surat 98, kalau kitab Umi muka surat 94, kalau tak salah saya. Nanti tuan-tuan boleh lihat 94 ni, 96, 98 juga. Hadis ke-36. Tajuknya jauhi tempat rehat yang sempit. Itu dia. Apa makna tempat rehat yang sempit ni? Terlihat hadisnya panjang, maka untuk bahagian untuk kuliah kali ini kita akan kupas secara satu persatunya matan hadis yang kita akan bincangkan ini. An Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalla. Pada suatu hari ini Rasulullah SAW masuk ke tempat sembahyang, itu di masjid. Di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang memang di situlah tempat Nabi SAW akan mengerjakan sembahyang dan mengimamkan sembahyang. Yang mana kita lihat tempat itu dijadikan sebagai mihrab. Itu dia. Mihrab Nabi SAW di situlah. Kemudian Fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Dan baginda melihat beberapa orang di kalangan sahabat yang tertawa terbahak-bahak. Yaktashirun, ketawa terbahak-bahak. Mungkin ada perkara yang menggelikan hati yang muncul kan, maka mereka ketawalah. Jadi Nabi melihat perbuatan para sahabat itu, maka reaksi Nabi SAW, Nabi bersabda, qala amma innakum law akthartum dhikraha min ladzat la syagalakum amma ara. Lalu baginda SAW bersabda, jikalau kamu memperbanyak mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, niscaya aku dapati kamu bukan seperti keadaan kamu sekarang ini. Apa makna tu? Teguran Nabi secara berhemah. Nabi tegur, kalau kamu ni banyak mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan dunia, nescaya kamu tak jadi macam aku lihat kamu sekarang. Di perbuatan kata terbahak-bahak tu membayangkan mereka seronok membicarakan sesuatu perkara keduniaan. Jadi kalau manusia ini banyak mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan dunia, maka manusia ini tidak akan ketawa terbahak-bahak. Manusia ini dia tidak akan leka dan alpa dalam kehidupan. Itu maksud mesej dia kat situ. Dia pasal dia ke dunia tu tak tahu cerita apa kan? Sebab tak diceritakan oleh perawi hadis ni apakah sebabnya sahabat-sahabat itu ketawa terbahak-bahak. Di
Tapi bila kita melihat reaksi Nabi SAW, faham kita? Mesti benda ni benda yang mungkin melekakan, mungkin menghayalkan, mungkin menyeronokkan. Jadi mereka terlupa sekejap yang benda itu hanya bersifat sementara. Kegembiraan dunia adalah bersifat sementara. Itu maksud dia. Samalah seperti mana kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri pun bersifat sementara. Jadi apa-apa yang ada dalam kehidupan kita ni semua bersifat sementara. Tak ada yang kekal, tuan. Kita ni sendiri pun bersifat sementara. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Tak ada. Allah Ta'ala tegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maka diambil oleh ulama-ulama silam, dimasukkan di dalam talqin yang disampaikan dalam majlis pengkebumian. Kalau kita faham masuk talqin itu, kita tak akan mengatakan bukan tentang talqin itu. Sebab dalam talqin itu semua adalah nasihat. Daripada mula sampai subhana man ta'ala bil qadr wal baqa, sampai nasta'udhi Allah, semua nasihat. Tak ada benda kau-kau, tak ada. Nasihat tu, tahuilah mati itu benar, memasuki liang kubur itu benar, tinggal dalam liang lahat itu benar, soal muka nakir itu benar. Nasihat ke tidak? Nasihat lah. Banyak orang dia bila berada dalam kehidupan, dia lupa yang dia satu masa akan mati. Dia lupa. Inilah Nabi tegur, tapi Nabi tak maki hamun, Nabi tak sergah, Nabi tak jerkah. Nabi beritahu macam tu je. Kalau kamu ni, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalau kamu ni memikirkan sesuatu yang memutuskan kelazatan dunia, kamu takkan jadi macam aku lihat kamu sekarang. Tahu apa. Itu dia. Maka Nabi SAW sambung lagi. Fa'akthiru min dhikri hadhimil ladzatil maut. Apa dia tuan? Oleh itu maka perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, iaitu mati. Perbanyakkan mengingati mati. Tak salah bergembira. Bergembira tak salah. Jangan pula kita jadi orang yang bermuram durja sepanjang masa. Masam ni, kenapa ni? Ustaz Azmi kata tak boleh bergembira dalam kehidupan ni, kita kena ingat mati 24 jam. Jadi tak boleh senyum. Senyum tak boleh gelak, tak boleh hampung, tak boleh. Kena masak, muka puyuh. Satu raya masuk satu Ramadan pun macam tu juga, muka puyuh. Masuk satu Syawal raya pun muka puyuh. Itu Nabi tak suruh. Islam pun tak, Allah tak suruh itu. Tak suruh kita bergembira. Apabila tibanya satu Ramadan, bergembira. Apabila tiba satu Syawal, bergembira. Bertakbirullah ala ma hadakum. Allah sebut bila sampai masanya satu Syawal, banyakkan bertakbir sebagai tanda syukur pada Allah SWT kita berjaya menyempurnakan ibadah puasa. Dan kemarilah berada pada malam satu Syawal dalam keadaan fitrah, bersih daripada dosa. Nak seronok nak gembira boleh, tak ada masalah. Tetapi maksud Nabi di sini, perbanyakkan mengingati mati itu bermakna dalam kehidupan kita, ingat kehidupan kita ini hanya sementara. Persiapkan bekalan yang cukup je untuk kita bawa nanti ke alam yang seterusnya, alam barzakh.
Kemudian yang alam akhirat. Jangan leka dengan dunia, ketawa, happy, tak terfikir pasal mati pun. Duk leka dengan dunia. Dah bersara pun duk leka dengan dunia juga. Ni yang Nabi cakap ni. Fa'aksiru min zikri hadhihi ladzatil maut. Itu maksud Nabi. Ada orang dah lanjut usia ni pun masih tidak ingat kepada mati. Dia ingat dia boleh tongkat dunia ni sampai bila-bila. Ada je manusia tu. Lepas tu kita dah beringat tentang mati. Dah ingat ni apa bekal aku nak bawa esok ni. Umur dah tak banyak mana dah. Apa bekal kita nak bawa. Kita ni bukannya boleh hidup sampai 1000 tahun pun. 63 tahun pun belum pasti. Yang mana dah lepas 63, alhamdulillah. Tuan-tuan dah lepas dah 63. Yang belum lepas lagi macam saya. Jauh lagi tu, 15 tahun lagi tu nak sampai. Memanglah sebentar saja masanya. Tak lama, 15 tahun. Tuan-tuan rasa 15 tahun lama ke? Dia kata tak lama. Anak saya sendiri pun sekarang usia dia 16 tahun. 16 tahun. Kereta saya tu sebaya dengan anak saya. Saya beli kereta saya tu 2005. Anak saya lahir 2005. Beza bulan je. Besar dengan anak saya tu. Tua itu lah kereta saya. Jadi tak lama, 16 tahun tu tak lama. Tak lama 16 tahun tu. Jadi bila kita tahu macam tu, jadi apakah persediaan kita? Lagi-lagi apabila berada dalam bulan Ramadan. Saya tak pastilah sama ada tarawih ini, tarawih kita tahun ni kita boleh bebas buat pilihan ataupun terikat. Sebab dengar-dengar cerita ni tak tahu lah. Kemungkinan tidak ada pilihan. Semua masjid surau kena buat 20 rakaat. Dengar cerita. Tengoklah, tertunggulah makluman terkini dari pihak Jabatan Agama Islam Perak. Kalau 20 rakaat, semua masjid surau pun wajib buat 20 rakaat. Ini bermakna lagi 2 bulan berjumpa. Bulan depan tak jumpa lah. Sebab semua masjid surau diwajibkan buat 20 rakaat. Memang takkan ada lah tazkirah. Itu tak jadi isu kan. Ada tazkirah, alhamdulillah tak ada pun. Masih lagi kita boleh melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ingat tu, ingat mati tadi. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallam fayaqul ana baitul ghurbati ana baitul wahdati ana baitul turabi wa ana baitul dudi. Boleh tuan, maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur melainkan kubur berkata kepada manusia, akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanam, akulah tempat yang penuh dengan bulan. Nampak? Di tiap-tiap hari kubur ni menyeru pada kita, tuan. Itulah seruan kubur. 4 benda. Ana baitul ghurbah. Akulah rumah perasingan. Ghurbah daripada perkataan gharib. Gharib ni asing. Dalam sebuah hadis lain Nabi SAW menyebut bada'al Islamu ghariban. Islam itu bermula asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Dan dia Islam akan balik asing seperti mana bermulanya. Bermulanya. Fatuba lil ghuraba atau kama qala Rasulullah. Maka berbahagialah golongan ghuraba. Apa makna golongan ghuraba? Golongan yang masih berpegang dengan agama Islam. Walaupun Islam itu sudah jadi asing dalam
kehidupan dalam masyarakat. Dalam masjid surau ni tak kisah, kita nampak. Tapi yang di luar sana tu, berapa ramai yang tak semayang, berapa ramai yang kalau bulan Ramadan tak puasa. Tahun lepas susahlah, tahun ni pokok ada balik drive-thru plastik hitam pukul 9 pagi, mana nak tahu. Tahun ni, tahun lepas memang susahlah, memang payah nak ada sebab PKP masing-masing terkurung di rumah. Terkurung di rumah lagi senang nak tak puasa, siapa tahu dalam rumah. Macam mana kita nak tahu saudara dalam rumah tu puasa ke tak? Melainkan Tuhan punya diri dan Allah Ta'ala je yang tahu. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut sebuah hadis kursi yang tahu seseorang ni puasa tak hanya dia dengan Allah Ta'ala kan? Sebab tu Nabi SAW kata dalam hadis kursi Allah Ta'ala bersabda, pahala puasa antara aku dengan hamba-Ku. Maksud dia sebabnya puasa dia antara kita dengan Allah Ta'ala je kan? Tahun ni macam mana agak? Berapa ramai yang tak puasa agak? Lah yang lain kau suruh pukul 9 pagi belum puasa, saya tengok ada tak drive-thru. Kalau ada drive-thru plastik hitam tu ada yang tak puasa tu. Tapi sekarang lagi senang Foodpanda kan? Pakai dengan Foodpanda kan? Foodpanda pun jahat juga. Bukan semua jangan salah faham nanti kan ada yang jadi Foodpanda marah saya. Bukan. Ramai agak Foodpanda pemuda Foodpanda yang taat kepada perintah Allah SWT. Masuk waktu dia sembahyang, walaupun tepi jalan pun sembahyang dia. Tapi ada juga Foodpanda yang tak ikut perintah Allah SWT. Bersubahat pula dengan orang yang tak puasa. Kan? Boleh. Tapi komisen lebih sikit. Kalau komisen biasa RM5 bagi RM10, okey. Orang tak puasa kata boleh kata. RM10 tu dulu tapak tangan je. Kalau dah 10 orang tak puasa, satu hari penghantar Foodpanda tu dapat RM100 bayar satu hari. Kalau 30 hari 100 kali dengan 30 hari berapa? 3,000. Lebih pada 2 hari tu. Tapi halal ke duit tu? Barakah ke duit tu? Tentulah tak barakah. Tak barakah sebab bersubahat dengan orang tak puasa. Tu dia. Tu murabak tadi. Jadi kubur tiap-tiap hari menyeru kepada kita, wahai sekalian manusia, aku ni rumah perasingan. Aku ni rumah apa lagi satu tadi? Yang kedua tadi? Tempat bersendirian. Baitul Wahdat. Memang kubur duduk seorang, mana ada teman, tak ada teman pun. Masuk dalam lahat tu tengok. Saya tengok. Saya buat hati tengok sampai jenazah tu dimasukkan ke dalam lahat tu. Saya tengok. Untuk kisah pada saya. Sekarang saya kaki tak berdaya. Saya duduk atas kursi tengok lah daripada tepi. Kalau dulu saya tengok. Sebagai peringatan kita pun esok satu masa macam tu juga. Kita manusia ni seumpama ayam yang nak disembelih. Tuan-tuan pergi pasar, tengok ayam yang nak disembelih. Dalam sangkar tu banyak berpuluh-puluh ekor. Bila yang satu depan tu diambil, nak disembelih, nak masuk dalam tempat apa tu kan, tempat nak dicelur tu, kawan yang dalam sangkar tu tengok, padan muka kau kena. Dia tak pasal dia, nanti dia pun kena. Dia pun mati yang kena sembelih nanti. Kita macam tu. Jangan tuan-puan rasa jauh lagi, dia dah mati dah, aku jauh lagi. Aku esok pun sama ke tu. Satu masa, bila tak tahulah. Kawan tu dah tahulah masa dia dah tiba, dah sampai. Memang dah dikerumikan dah, dah dimasukkan dalam lahat dah. Kita ni, kita je dia pula. Mana nak sangka. Pagi tadi tu yang makan macam naik, petang habis, meninggal.
Biasa kita dengar cerita-cerita tu. Arwah ni tadi pagi dia minum elok seronok dia cerita macam-macam kisah dia. Kita pun dengar, kita pun saya memang tak pernah pula arwah macam ni lah pagi tadi. Tahu-tahu punya meninggal pasal. Nak cakap apa? Rupanya dia nak bagi signal dia dah tak lampu. Sembang kita, dia ambil peluang bersembang kita. Lepas tu kalau ada orang nak ajak kita bersembang, jom teman tahu aku makan, aku nak makan, lapar lah, pergilah, penuhi hajat dia. Mungkin dia nak beritahu dia tu tak lama. Inilah peluang aku nak bersembang dengan kamu kali akhir. Jangan tolak, aku sibuk ni, ada hal lah. Macam ni lah. Kita tak tahu esok tu kata istilah kemunan tu lain lah. Bila kita kenal benda ni, Allah, kalau aku ikut ajakan dia, saya aku dapat jumpa dia. Ni dapat pergi tengok dah tinggal jasad dia, dah meninggal, nyawa dia tak ada. Allah Akbar. Mungkin ada sesuatu yang dia nak cakap kat aku masa jumpa, biar aku tak perasan, aku tak layan permintaan ajakan dia, aku pergi jatuh. Mungkin ada sesuatu benda yang nak pesan kat aku, kita tak tahu lah. Ada aku beria-ria ajak tu, main lah. Aku ada hal ni, main lah, tak apalah tu hal kau tu, tunggu sekejap lah, tak lama aku nak sembang kau ni, aku sembang kamu ni, sekejap je. Dia tak tahu kan, ada sesuatu benda yang nak pesan, ada sesuatu benda yang dia nak sampaikan berita. Mungkin dia nak ajak kita bersembang, mungkin dia nak minta maaf. Saya bantu aku minta maaf selama kita berkawan ni, pokoklah ada. Tahu kan, orang nak meninggal ni lari tuan-tuan. Yang kita tak sangka itulah yang jadi. Wallahualam. Ana baitut turab, rumah tanah. Memang kubur memang buat tanah tempat dia, melainkan kalau dibakar lah. Dan kalau bakar di ngabu tu lain kan. Tapi kita dalam Islam tidak boleh. Maka yang itu dibakar. Hukum asal wajib dikebumikan, ditanam, disimpan. Ikut setengah-setengah tempat kita simpan, tanam, simpan, ke bumi, sama tu. Wa ana baitud dud, aku rumah yang penuh dengan laulat. Waliyazbillah. Betul lah, tanah bawah. Sebab tu dalam talqin dia sebut akan dimakan ulat kecil-kecil sehingga tinggal tak ada apa yang bersisa. Nak tahu macam mana, tengoklah kubur yang dialih, tanah kubur yang dialihkan. Bila dialihkan tu, memang kebanyakan tinggal tulang belulang je, tak ada apa dah. Kain kapan pun yang rumput habis, tinggal tulang belulang. Melainkan mereka yang jadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala masih kekal, walaupun dah bertahun-tahun pun kekal sama seperti baru dikebumikan. Tapi bukan semua, adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Antaranya hafiz Al-Quran, tuan-tuan Bilal, orang yang mati syahid. Kita ni sebab tak tahu macam mana. Kita boleh tahu kita ni esok macam mana. Ya Allah, kalau kita fikir benda-benda ni semua, baik, saya silap nak tidur malam pun terfikir, ya Allah, tak terfikir pun benda yang melengkakan dan melalaikan. Baik. Fa'idha dufinal abdul mu'minu qala lahul qabr. Panjang Nabi, pesan Nabi pada sahabat-sahabat, panjang. Fa'idha dufinal abdul mu'minu, apabila seorang hamba yang mukmin itu dikebumikan, qala lahul qabr, maka berkatalah kepadanya oleh kubur, marhaban wa ahlan, selamat datang. Selamat datang, welcome to the grave, kata putih. Maka bila dikuburkan seorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu. Amma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya fa id wulituka al-yawm wa sirta ilayya. Pada tuan-tuan, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku kasihi yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku. Nampak?
Fasatara sami'i bika fayattasi'u lahu madda basarihi wa yaftahu lahu babun ilal jannah. Maka kamu akan melihat betapa aku berbuat baik kebagimu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menghimpunkan ke dalam syurga. Nampak? Kalau orang beriman ni, kubur sambut dengan baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang ke tempat ini, bergembira kamu, tempat ini akan jadi tempat yang baik untuk kamu. Macam itulah kata kubur kepada kita, pada hamba Allah yang beriman. Dan kubur itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Luas kubur tu. Itu contohnya kuai lah kubur. Betul ke Ustaz Nabi kata macam tu? Ini alam kubur yang Nabi sebut ini ialah alam ghaib. Maksudnya benda ni tak nampak pada mata zahir manusia, melainkan yang merasainya, iaitu si mati. Itu saja. Kita tak nampak. Tak nampak. Kan? Itu dia. Sampai ada bukakan satu pintu yang akan sampai ke syurga. Diluaskan kuburnya dan ada satu pintu kat ujung kubur tu terus pergi ke syurga. Nampak? Kemudian apa kata Nabi SAW lagi? Qala fayalta'imu alaihi hatta yaltaqi alaihi wa takhtalifa aslabuhu. Apa dia tuan? Lagi sikit. Dan bila dikuburkan orang yang sangat banyak, okey. Dan bila dikuburkan orang yang sangat banyak berbuat maksiat, atau ini syak perawi hadis seorang yang kafir. Itu dia. Seorang yang kafir, maka kubur akan berkata kepadanya. Kubur akan berkata kepadanya, terbalik silap. Okey. Wa idza tu final terlanjak ke depan. Patut atas hal itu. Itulah mata dan lampunya itulah. Wa idza tu final abdul fajir al-kafir kafir. Bila dikuburkan seorang hamba yang fajir. Fajir ni apa? Berbuat ahli maksiat. Syak perawi hadis. Maksud perawi hadis tu fajir, awil kafir. Bila diumikan tu seorang yang berbuat maksiat ataupun seorang yang kafir. Apa kata kubur? Qala lil qabru la marhaban wala ahlan. There is no welcome for you here. Itu kata orang putih. Kamu tak dialu-alukan datang ke sini. Lain rupa. Jadi kita nak macam mana? Kita nak kubur sama kita dengan ahlan wa sahlan wa marhaban ke, ataupun la ahlan wala marhaban. Kita nak mana satu? Tu dia. Lagi apa kata kubur kepada si kafir, si pembuat maksiat ni? Apa kata dia? Amma in kunta la abghada man yamshi ala dhahri ilayya fa idh wulituka al-yawma wasirta ilayya fasadrasani bika. Apa kata kubur kepada si kafir, si pembuat maksiat ni? Maka kubur akan berkata dan ucapan selamat datang bagimu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling ku benci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka kamu akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Tu dia. Lain. Masa dunia ni dulu aku benci betul tengok perangai kau. Kalau beriman tadi, masa dunia dulu aku suka melihat perbuatan kamu. Itu kalau orang beriman. Kalau orang yang maksiat, ahli maksiat ataupun yang kafir, masa aku di dunia dulu aku benci melihat perbuatan kamu. Aku benci yang kamu mijak atas aku. Sebab kan kubur bawah, kita jalan atas tanah lah. Itu dia. Lagi apa? Qala
fayaltaqimu alaihi hatta yaltaqi alaihi wa takhtalifu asl adlahu. Apa dia? Apa katanya lagi? Kata Nabi SAW tentang apa kubur ni, kata apa? Pada hari ini lalu kubur itu menghimpitnya sehingga bersisih tulang-tulang rusuknya. Allahu Akbar. Tu dia tuan. Kalau orang beriman tadi, kubur diluaskan, luas kubur, ada pintu pula pergi ke syurga. Direct. Ada hadis lain diterangkan, diterangi kubur tu. Lampu kubur yang orang beriman ni diambil daripada lampu-lampu di syurga. Terang kubur tu. Kalau orang yang buat maksiat atau orang kafir tu, gelap kubur tu, dah lah sempit. Disempitkan sangat, bertulang tulang rusuk, gelap pula. Ada pula kalajengking menggigit. Walayazubillah. Takut kan? Tuan Nabi tahu kan sahabat-sahabat yang gelap-gelap tahu tadi. Kemudian Qala Rasulullah SAW bi asabihi fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'd. Apa dia Nabi SAW? Apa kalau dikata? Ketika Rasulullah SAW menceritakan hal itu, baginda menyilangkan antara jari-jari tangannya. Maksudnya jari tangan tu menyilangkan jari tangan tu. Dan ini nak tunjukkan betapa rusuk kita nanti, rusuk orang yang ahli maksiat, yang orang kafir masuk ke dalam apa? Ke dalam kubur tu nanti, so dalam rusuk dia akan jadi macam ni. Bayang. Bayang. Sempit dah sempit. Yang kita tengok yang lahat tu sempit dah tu. Kan? Yang kita tengok yang lahat tu sempit dah tu sebenarnya. Bagi ahli maksiat, orang kafir, lagi sempit daripada tu nanti. Dihimpitkan. Allah, macam mana agak kata nak kata. Walayazubillah. Kemudian Nabi SAW qala menyambung sabda baginda, ya, wa yuqayyadu lahu sab'una tininan law anna wahidan minha nafakha fil ardi, ya, ma nabatat syai'an ma baqiyatid dunya. Apa dia tuan? Nabi sambung lagi. Maka Allah SWT mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Tu dia tuan. Kemudian jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tangan sampai ke akhir umur dunia nanti. Maknanya nak ceritanya bisa ular tu sangat kuat. Kalau kena badan kita ni, mati terus. Tak payah tunggu lama, dah 5 saat, 10 saat habis. Tu dia. Walayazubillah. Kemudian apa Nabi kata lagi? Ya. Fayan hashnahu wa yakhzishnahu hatta yufdha bihi ila al-hisab. Apa dia tuan-tuan? Maka ular-ular itu yang berbisa tadi menggigit dan melukainya, dan teruslah ia di dalam keadaan demikian itu sehingga sampai waktu untuk dihisab di hadapan Allah SWT. Begitulah keadaan dia, si pembuat maksiat, si kafir itu dalam kubur sampai hari kiamat. Bayang tuan-tuan. Itu yang dalam hadis lain disebutkan, orang yang menerima siksa kubur ni, jeritan ni boleh didengari oleh semua haiwan, semua makhluk, malaikat, manusia. Itu dia tuan-tuan. Manusia macam ni yang menjadi azab kubur tu, manusia yang tadi ni lah. Si pembuat maksiat, si fajir dengan si kafir. Kalau si mukmin tak ada elok tidurlah kamu. Dalam sebuah hadis lain disebut num arisan, tidurlah kamu buat tidur pengantin. Tidur pengantin je tuan. Siapa yang dah kahwin tahu. Tidur dah lajak subuh.
Lah ajak subuh, seronok tidur dengan din kan. Ajak subuh bangun pukul 7, 7.30 kan. Syok lah tidur dengan din kan. Sebelum ni tidur seorang aja, bantai peluk ni hidup kan. Tak seronok ke? Seronok. Tu kata tidur dengan. Jadi si mati yang mukmin nanti, begitu keadaan dia di dalam kubur. Tidur pakai pengantin, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, ada pintu yang terus menuju ke syurga. Kita nak yang itu. Yang kita tak nak, yang kedua. Ustaz Muhammad, tolong. Jangan. Sempit kubur, sempit sangat. Bertemu tulang rusuk, ada pula ular-ular yang menggigit keliling Allah. Maka Nabi SAW simpulkan, Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu satu taman dari taman-taman syurga. Au hufratun min hufranin nar. Au hufratun min hufarin nar. Atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Satu bila kita berdoa untuk si mati, kita kata Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya satu taman dari taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikan kuburnya satu lubang dari lubang-lubang neraka. Waliyahzubillah. Itu doa. Ya, tu imam bacalah doa ni. Waktu nak lepas mayat jenazah lepas ke bumi tu, itulah doa dia. Salah satu doa kita elok baca. Allahumma ja'al Allahumma rzuq qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kubur si mati ini satu taman dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan jangan jadikan kuburnya wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur si mati ini satu lubang dari lubang-lubang neraka. Wala'iyahzubillah. Tu dia hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Panjang hadis ni. Kalau ikut kena berhenti dah. Cukup tu. Ada lagi penerangan syarahnya tu ada juga. Jadi kita baca lah sebab syarah ni tak panjang, pendek je kita baca sekali empat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Keterangan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nikmat atau seksa kubur adalah satu perkara yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mati ketika ia berada di alam barzakh, yang merupakan tempat hentian sementara yang memisahkan antara alam dunia ini dengan ketibaan hari kiamat yang akan menyelesaikan segala hal ehwal manusia, baik ke syurga maupun ke neraka. Maka siapa yang selamat di dalam kuburnya, berarti telah terbuka antaranya untuknya jalan yang akan menyampaikannya ke dalam syurga. Sebaliknya siapa yang diseksa dalam kuburnya, maka itu adalah petanda bahawa ia akan dijerumuskan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Waliyahzubillah. Oleh itu Sayyidina Utsman bin Affan selalu menangis apabila beliau melintasi kawasan perkuburan dan beliau meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada seksa kubur dan memohon daripadanya supaya dia mendapat kenikmatan dan kelapangan. Itu dia tuan. Itu dia kesimpulannya. Ayatnya tak panjang tapi kita faham. Itulah dia. Yang kita sama-sama mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT akan menjadikan alam barzakh kita satu jalan, satu taman dari taman-taman syurga Allah, membawa kita ke syurga yang kekal abadi nanti dalam alam akhirat yang kekal abadi, dan dijauhkan daripada kubur kita daripada menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Waliyahzubillah. Jadi itu dia. Habis kita membincangkan hadis yang ke-36 InsyaAllah pada kuliah kita akan datang selepas Hari Raya pada bulan 5 nanti insyaAllah kita akan sambung dengan muka surat 102, hadis yang ke-37. Siapa orang yang bijak? Ya tuan, itu dia tuan, hadis yang kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Dan insyaAllah kita lihatlah apakah SOP untuk Ihya Ramadan
Ya, kalau ada tazkirah, insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa bulan Ramadan nanti. Sama sekali kalau diizinkan berbuka puasa, kita sama-sama berbuka puasa, sama-sama solat maghrib, isyak dan tarawih, dan sama-sama berkongsi tazkirah dan Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi itulah dia sebenarnya apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan habis berkongsikan pada malam ini manfaat kita bersama, jadikan para ulama kita rahmati bagi Allah Taala. Dan kita betul semua sesiana kita dengan bersama. Kalau ada apa sampai kuliah kasar bahasa dalam dari semua Allah Taala dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan tuan-tuan Muhammad sekalian, dan dengan kesempatan ini saya mengucap kepada tuan-tuan sekalian selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan nisfu Sya'ban dan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kehadiran bulan Ramadan nanti akan memberi kebahagiaan kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam barakallahu aqulu qawli hadza wa a'udzu billakum. Dan bukan kepada kita dengan tasbih atau satu subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was salam ala Muhammadin rasulillah. Allah marhaban bil hadza wa tafadhal ba'da ma'suma. Allah bidalika fi nuhuri alayna wa min shururihim. Allah mabadid syamlahum wa farid jamhum wa shaddid kalimatahu wa zazil al-rusul min kilami. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yunzil kitab wa yamjil sawaz min ahzab ihzib wa salah wa arhamar rahimin. Rabbana zidni mawzana fa ma ya'ab kama rabbana tilaka bi hasanah wa fil awwali hasanah wa qina adzaban 'alaika tawakkalna wa ilayka nunaika musil aw marfa'ana al-bala wal ghala wal waba wal salquna wal ghala wal mihan wal fitan ma zara minha wa ma batan albilna hadha khassa wa an sa'il bulani amma ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'ana husna wa rabbana da'wana fiha rabbana taqabbal minna du'ana wa masana wa liqa'ana wa amna fi hadhihi mubarakah min syarri Sya'ban wa innaka as-sami'ul 'alim wa tub lana ya maulana ita tawbah lana fiha subhanaka fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim wa billahi wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.